Anda sedang mendengar Shock Podcast. Shock. Cintanya emak kepada kita yang menerangkan kita dari gelita rahim kepada cahaya dunia. Dapatkah kita membalasnya? Terfikirkah kita berapa banyak dosa kita terhadap ibu yang tertimbang dalam neraca? Kerana dosa kepada ibu, layakkah kita ke syurga? Atau tertempahkah tiket kita ke neraka? Ini serangkum kisah dosa-dosa anak yang berlingkar-lingkar dalam masyarakat. Semoga ia menjadi cermin kepada kita. Semoga ia juga menjadi asbab Ramadan kita tahun ini lebih baik dan sempurna. Segalanya hanya di hikmah. Dua ibu dalam kalbu. Kisah ibu satu. Nama saya Lee Swilin. Jujurnya, semenjak kecil, kehidupan saya banyak dipengaruhi oleh datuk dan nenek, walaupun saya tinggal serumah dengan mami dan daddy. Ya, walaupun datuk dan nenek datang tinggal bersama kami di bandar, tradisi dan resmi kampung tetap dihidupkan dan disemarakkan dalam rutin harian saya. Apabila ada waktu terluang, datuk dan nenek selalu mengajar saya memasak lauk-lauk kampung. Kadang-kadang, mereka mengajar juga saya ilmu menjahit, menyulam dan bertani. Datuk saya walaupun berbangsa Cina, dia ketua kampung sebuah perkampungan Melayu di Melaka. Dia memang handal berbicara dalam bahasa Melayu. Melayunya jiwa Datuk bukan saja terselah pada kepribadiannya. Datuk juga mengikut amalan masyarakat Melayu Islam berpuasa pada bulan Ramadan. Kata Datuk, bukan saja puasa itu ideal untuk rawat penyakit kencing manis, untuk turunkan kadar gula dalam darah, untuk turunkan kolesterol serta lemak. Malah berpuasa juga dikatakan bagus untuk kawal tekanan darah tinggi dan membersihkan saluran penghadaman. Lalu, sejak itulah Datuk peka tentang manfaat dan kuasa penyembuhan puasa pada bulan Ramadan. Datuk pun mengamalkannya. Malah, terbawa-bawa pula pada waktu yang lain. Kalau rasa tak sedap badan atau jatuh sakit, Datuk pasti akan berpuasa. Namun, satu perkara yang paling saya ingat sampai mati ialah pesanan Datuk supaya sentiasa memuliakan ibu. Swilin, kata Datuk selalu, walau apapun yang terjadi dalam hidup kamu, ingatlah supaya sentiasa berbuat baik kepada ibu bapa kamu. Pesan Datuk lalu menambah, janganlah kamu mengatakan perkataan atau janganlah kamu membentak-bentak, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, Swilin. Sebenarnya, kalau nak tahu, itulah antara ilmu yang Datuk pelajari apabila dia bercampur gaul dengan orang kampung yang kebanyakannya Melayu beragama Islam. Itulah juga antara sebabnya mengapa Datuk suka duduk berdamping dengan Tok Imam dan Ustaz di kampung. Banyak ilmu peradaban Islam yang dipelajarinya. Saya? Saya jadi pendengar setia sejak kecil sampailah dewasa. Hinggalah tiba suatu masa yang paling menduga. Saya sangkakan panas sampai ke petang. Rupa-rupanya hujan di tengah hari. Anak tak guna keluar. Keluar kamu dari rumah ni, Swilin. Mami tak nak tengok muka kamu lagi. Maafkan Swilin, Mami. Maafkan Swilin. Tapi Swilin nak pergi mana? Saya menangis sambil memeluk kaki Mami. Datuk dan Nenek menekurkan kepala memandang lantai. Wajah mereka sayu. Mata mereka berkaca-kaca. I don't care, Swilin. Keluar. Berampus dari rumah ni. Jangan kamu berani jejakkan kaki ke rumah ni lagi. Lalu saya pun keluar. Berbekalkan wang RM100. Membawa beberapa helai baju yang telah Mami sumbatkan di dalam sebuah beg yang Mami humbankan di luar pintu rumah. Beberapa helai baju tercampak keluar dari beg, lalu jatuh bertaburan di garaj kereta. Don't you ever come back, Swilin. Mami menghempas pintu sekuat hati.
saya memungut baju-baju yang bertaburan, seperti memungut kecayan-kecayan kaca yang pecah berderai. Sewaktu melangkah keluar dari pintu pagar, saya menyeka air mata dan memegang perut saya. Mama minta maaf sayang. Kita terpaksa tempuh semua ini sendiri. Mama janji akan jaga kamu dengan nyawa Mama sendiri, walaupun kamu tiada ayah. Kisah Ibu Dua. Namaku Adila. Adila binti Muhammad Rizki. Sewaktu kejadian ini berlaku, aku masih muda, 25 tahun. Baru beberapa tahun memegang kerja tetap di sebuah syarikat penilaian hartanah di negeri Melaka. Waktu kejadian ini berlaku, jarum jam menunjukkan pukul 12.30 malam dan aku baru mematikan lampu kamar tidur. Adila! Adila! Adila, tolong buka pintu! Tolong buka pintu! Aku hampir terlompat dari katil. Siapa pula datang ketuk pintu rumah sewa anak dara malam-malam pekau macam ni? Aku jadi cuak. Aku pingkas menuju ke dapur, mencapai parang kontot. Lalu acah-acah berani berjalan menghala ke pintu. Adila, cepatlah, tolonglah, bukalah pintu ni Adila. Suara itu semakin terdesak dan pintu bergegar-gegar bagaikan mahu roboh. Siapa kat luar? Aku bertempik. Swilin! Siapa? Swilin? Aku bertempik lagi. Jess! Adila, ini Jessica. Oh, Jessica Lee Swilin. Aku letak parang kontot ke lantai, lantas membuka selap pintu. Jessica Lee Swilin. Mungkin tak keterlaluan kalau aku katakan Jess adalah kenalan baikku di luar lingkup kerjaya. Jess boleh ku anggap sebagai hairstylist peribadi. Kalau ada jamuan makan malam, kalau perlu berdandan cantik, maka Jess lah yang akan ku cari. Jess yang aku kenali sebenarnya, dia hanyalah shampoo girl salon tu. Namun, dia tahu dandanan apa yang paling cantik untuk aku. Tapi malam itu, di depan pintu rumah sewa aku, Jess tercekat. Wajahnya pucat lesi. Air matanya belum kering. Di lengannya tergendong seorang bayi di dalam selimut baldu merah jambu. Adila! Adila, help me Adila, please. Kisah Ibu Satu. Ya, saya hamil luar nikah. Teman lelaki saya, Derek, enggan bertanggungjawab. Malah dia tuduh saya cuba memerangkapnya. Habis madu sepah dibuang. Selepas Mami mengusir saya dari rumah, saya menumpang tidur di rumah kawan saya untuk beberapa bulan. Akhirnya, selepas mengemis dari kedai ke kedai, saya diberi pekerjaan sebagai tukang shampoo rambut di sebuah salon. Di salon itulah saya berkenalan dengan Adila, seorang gadis Melayu yang amat baik budi bahasanya. Sehinggalah akhirnya, dengan berat hati, saya terpaksa menyerahkan anak yang telah saya lahirkan ke tangan Adila. Bukan tak sayang, tapi saya tak mampu beri kehidupan sempurna beranak saya itu. Selepas menyerahkan baby Jaslyn yang masih berbalut selimut baldu merah jambu ke tangan Adila malam itu, saya menciumnya berkali-kali. Jagalah dirimu, anakku. Maafkanlah Mama. Maafkanlah Mama. Mama tak mampu menjaga kamu, sedangkan kamu berhak menerima kehidupan yang lebih baik. Maafkan
Maafkan Mama. Selepas mengucup ubun-ubun baby Jaslyn yang lemak wangi, saya membawa diri ke Kuala Lumpur. Kisah Halida. Nama saya Halida. Saya anak tunggal dalam keluarga. Maaf. Saya tak ada keluarga sebenarnya. Sebab saya dibesarkan oleh seorang ibu tunggal. Maaf. Wanita yang besarkan saya pun sebenarnya bukan ibu tunggal pun. Tapi macam mana nak cakap ya? Dia sebenarnya ibu angkat saya. Dia tak pernah berkahwin pun. So, technically ibu angkat saya tu, dia seorang andarto. Tapi dia tak kisah pun dengan statusnya itu. Well, saya pun tak kisah. Walaupun tiada lelaki bernama bapa datang untuk tonton persembahan konsert saya kat Tadika, atau waktu saya naik pentas terima hadiah di sekolah, apatah lagi figura bapa untuk sambut saya di hari convocation saya. Saya dah biasa. So, saya tak kisah. Tapi yang buat saya marah dan kisah sekarang adalah sebab ibu angkat saya cuba untuk rahsiakan daripada saya siapa sebenarnya ibu kandung saya, emak darah daging saya. Siapa tak marah? Dahlah dari kecil semua orang asyik bertanya, kenapa muka saya tak serupa dengan wajah mak saya? Kenapa saya sepit? Kenapa muka saya macam anak Cina? Semua persoalan ini saya telan bulat-bulat tau. Tapi sekarang hati saya panas. Sebab ibu angkat saya hanya membisu dan menangis apabila saya mengungkit tentang ibu kandung saya. Maafkan Mak Halida. Hanya ini yang Mak tahu. Maafkan Mak. Akhirnya, ibu angkat saya yang cengeng itu memberikan nama salon tempat ibu kandung saya pernah bekerja dulu. Mak, kenapa Mak rahsiakan semua ini daripada saya? Kenapa Mak pentingkan diri sendiri? Ibu angkat saya teresak, hanya mampu menggeleng-geleng. Dia meminta agar jangan melupakannya jika benar saya mahu kembali ke pangkuan ibu kandung. Saya geram ni. Saya geram dan sakit hati. Lalu saya terus meninggalkannya. Saya bertekad, ibu kandung saya mesti saya cari. Dah sampai masanya saya mencari kasih sayang sejati daripada denyut kalbu pertama. Berbekalkan maklumat daripada Facebook dan puluhan panggilan telefon, saya berjaya menjejaki rumah asal ibu kandung saya. Petang itu terasa sungguh sunyi apabila saya menekan loceng pagar banglo agam 2 tingkat itu. Bau bunga kenanga yang berkembangan di laman rumah menusuk rongga hidung. Terasa bagaikan satu deja vu apabila berdiri di pekarangan rumah agam ini. Entahlah. Selepas 3 kali loceng pagar bergemerincing, seorang wanita Cina berusia sekitar 60-an terjengol di balik langsir. Dia keluar lalu menyapa saya dalam bahasa Cina. Saya tersenyum, membalas dengan sopan, mengatakan saya tidak faham apa yang dituturkan. Wanita itu agak terkejut dan keliru. Maaf sebab ganggu Aunty. Nama saya Halida. Saya berhenti, mengambil nafas di situ. Saya mencari ibu kandung saya, Swilin, Jessica Lee Swilin. Wanita tua itu terperanjat bukan kepalang. Kedua-dua belah tangannya menekuk mulutnya yang terlongor. Dia menjerit dalam bahasa Cina. Dan saya sekali lagi terpinga-pinga kerana tidak faham dan tidak mengerti. Maka begitulah, senja itu, dalam remang cahaya jingga dan aroma bunga kenanga yang mengusik rasa, saya bertemu kembali dengan nenek kandung saya dan moyang lelaki saya yang sangat uzur namun masih mampu berbicara dan punya daya ingatan yang amat luar biasa.
Halidah. Moyang lelaki menghulurkan tangannya, meminta saya memegangnya. Ibumu Swilin sudah lama meninggal dunia kerana sakit batuk kering. Tapi dia sempat kembali ke rumah ini dan menghembuskan nafas terakhir selepas mengucapkan 2 kalimah syahadah. Ujar moyang tenang dan perlahan. Ibumu Swilin kembali untuk menebus dosa dan membayar kembali hutang cinta kepada ibu dan ayah yang pernah dia kecewakan. Kata moyang laki. Jadi kamu, Halidah, walau apa pun yang terjadi dalam hidup kamu, kamu punya 2 ibu dalam kalbu. Ibumu Swilin sudah tiada, namun ibu angkat yang membela kamu semenjak lahir, dia berhak menerima hormat dan kasih sayang kamu. Bukan kami tak mahu menerima, tapi pulanglah ke pangkuan ibumu yang masih hidup itu. Pulanglah ke syurga kamu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selepas lafaz 2 kalimah syahadah, moyang menatap wajahku dengan senyuman paling bahagia, lalu menutup matanya buat selama-lamanya. Para pendengar hikmah yang kami muliakan, apakah yang telah anda pelajari daripada peristiwa 2 ibu dalam kalbu ini? Mengapa kami mengangkat kisah Halidah ini untuk anda? Sesungguhnya, menabur jasa bakti kepada orang tua adalah satu tuntutan dalam Islam. Emak adalah pemula. Tanpa pengorbanannya, menggadaikan nyawa, menerankan kita dari rahim yang gelita, tidak mungkin kita akan mendewasa sebagai anak yang berguna. Perintah berbakti kepada ibu bapa telah dirakamkan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat 23 yang bermaksud, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang daripada kedua-dua mereka sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sesekali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Para pendengar hikmah yang kami hormati, berbaktilah, asuhlah dan didiklah nurani agar terungkap sakti cinta manusiawi seorang anak kepada si ibu. Limpahkan kebahagiaan dan kemuliaan jiwa, dan janganlah anda takut untuk melafaz sayang dan membetulkan keadaan. Seperti Halidah, sebelum semuanya terlambat, sebelum semuanya menjadi sesalan sepanjang hayat. Tidak semua daripada kita diberikan peluang kedua. Tidak semua daripada kita sedar bahawa kita sebenarnya telah pun diberikan peluang kedua. Semoga kita memperoleh pengajaran daripada kisah ini.